Okey, jadi daripada prinsip ketidakpastian Heisenberg tu, sebenarnya dia memberi kita panduan di mana kita memang tak boleh memang tak bolehlah menentukan kedudukan dan momentum sesuatu zarah pada aras mikroskopik, pada yang paling tepat sekali. Kita memang tak boleh nak ukur setepat sehingga precision kosong. Sehingga kita tak, memang kita mesti ada ketidakpastian lah, ketidakpastian asas dalam pengukuran, di mana kita memang tak boleh pun sure mungkin, sepasti mungkin bahawa kita tahu satu-satu zarah itu mempunyai kedudukan tertentu ataupun momentum tertentu. Dia mesti ada ruang untuk kita tak pasti itu kat situ kan. Jadi oleh sebab itu kita tak boleh cakap elektron berada dekat sini. Apa yang boleh kita katakan ialah elektron berkemungkinan. Okey, kebarangkalian untuk elektron itu berada pada kedudukan ini ataupun kedudukan ini, dan kedudukan itu dinyatakan melalui identiti dia, iaitu identiti quantum number ataupun nombor kuantum kan, which is nombor kuantum yang kita sebut sebelum ini, yang menjadi penyelesaian kepada Schrödinger equation, memberikan identiti elektron tu dan juga memberi alamat untuk elektron tu dalam bentuk quantum number, iaitu n, quantum number n, quantum number l, quantum number ml dan quantum number ms, spin, seangular momentum, dan quantum number utama ni. So keempat quantum number ni memberi alamat untuk elektron tu berada, tapi bukan secara spesifik je, masih lagi secara probability. Okey, jadi kita pergi kepada simulasi ini. Okay, untuk atom yang single atom ni paling asas ialah hidrogen. So dalam para saintis menyelesaikan Schrödinger equation untuk hidrogen, sebab hidrogen ni paling simple. Hidrogen ni ada satu proton dan satu elektron. Okey, jadi elektron tu dia boleh berada di mana-mana kedudukan ataupun alamat ni. Dia boleh mengisi mana-mana. Kan, bergantung kepada tenaga yang dimilikinya. Okey, so kalau tenaga dia lebih tinggi, alamat dia lain. Kalau lagi tinggi, alamat dia pun lain. Jadi alamat dia tu menunjukkan kebarangkalian kedudukan dia dalam atom hidrogen tu. Okey, jadi dalam penyelesaian kepada Schrödinger equation memberi apa yang dikatakan sebagai taburan kebarangkalian. Okey, taburan kebarangkalian apa? Kebarangkalian menemui elektron dalam satu kawasan. Okey, jadi ini menunjukkan, gambar rajah ni menunjukkan taburan kebarangkalian untuk elektron tu berada dalam, sekiranya dia berada pada N1, kan, N1 membolehkan hanya L0 saja dengan M0. Okay. Untuk yang paling rendah, kebarangkalian dia ialah dia akan ada N1, L0, ML0, dan MS dia boleh sama ada up ataupun down. Maknanya ada pada petala pertama N1 ada dua ruang untuk elektron ada di dalamnya. Okey, kemudian petala yang tinggi sikit akan membenarkan, tak salah saya, 8 kedudukan untuk elektron itu berada. Okey, dan semakin tinggi lagi banyaklah tempat yang boleh elektron tu ada, tapi tempat dia tu bukannya bulat je. Okey, dia punya taburan dia tu bulat. Dia boleh macam-macam bentuk yang lebih kompleks yang membenarkan elektron tu berada. Okey, jadi kita tengok ini dalam bentuk plane kan, tapi kita tengok dalam bentuk 3D. Boleh pergi kepada website ini, nak main-main macam tu kan. Okey, so ini ialah N1, L0, S1. So apa maksud dia? Maksud dia ialah kita tengok kat si elektron paling paling tinggi kebarangkalian untuk berada dekat dengan nukleus.
dan kebarangkalian untuk dia jauh daripada nukleus tu semakin kurang lah. Dia boleh ada kan, so maknanya elektron tu kita tak tahu dia berpusing macam mana, tapi dia boleh berada dan dia elektron tu oleh sebab dia bersifat seperti zarah gelombang, maka dia tak boleh duduk diam lah kan, dia gerak je lah kan, so it can be anywhere. So the taburan keberadaan dia tu dinyatakan dengan intensiti keamatan cahaya dalam simulasi ni. Okay, so kalau kita golek macam ni, okay. So kalau kita slice pada satu paksi, slice, okay, tak nampak pun. Okay, alright, so kita tengok no slicing lah. Okay, kita pergi kepada petala yang lebih tinggi. Okay, untuk L0 dan L0 lah. Okay. Okay, so ini untuk L0 dan kita nampak dia akan berada di kawasan yang luar lah. Dia suka berada di kawasan luar. So macam ni lah. Okay, so dia ada dua kemungkinan, dia akan berada di tengah dan ataupun berada di. So elektron boleh berada di dua kawasan ini, iaitu kawasan ini dan kawasan ini. Dia tak boleh berada di kawasan yang terlarang ini, kita kata kan. So that's why kita ada konsep pengkuantuman. Maknanya dia boleh berada pada satu kawasan sama ada ni ataupun ni. Tapi dia lebih kepada berada di luar. Sebab kita nampak kat luar ni dia lebih lebih pekat taburan dia. Okay, so dia suka lagi berada di luar berbanding dekat dalam. Okay, kalau kita tinggi sikit nilai L, so kita nampak dia untuk angular L1, so dia elektron tu suka berada di antara dua kawasan ni. Dia tak boleh berada kat tengah. Bukan memang tak boleh lah. Kalau gelap ni maksudnya probability zero. Maknanya memang mustahil lah untuk menemui elektron dekat tengah-tengah ni. Dan dia suka berada di antara dua kawasan ini. Okay, antara dua kawasan ni. So itulah bentuk jadi macam ni. Kita panggil bentuk dumbbell. Okay. Okay, so ini untuk pada S1. Okay, Px, Pz, so 3 dimensi. Okay, so dia boleh berada di kawasan ini, kawasan ini ataupun kawasan ini. Okay, so kita pergi yang lebih tinggi, lebih kompleks, N3. Kita mula daripada kosong. Kalau kita mula daripada kosong, kita nampak okay, dia akan berada, ada 3 kawasan yang mungkin dia berada. 1, 2, 3. So ada 3 kawasan yang mungkin kita boleh menemui elektron berada. So sekiranya elektron tu bertenaga lebih tinggi lah. So L1, kita tengok dah complicated kan. Kalau tadi L1 untuk N2 tu ada 2 kawasan je. Tapi sekarang ni bila dia berada pada petala yang ketiga, dia boleh berada pada 3 kawasan. 4 kawasan. Sini, atau sini. Dan itu untuk paksi Z. Untuk paksi X pun sama. Okay. So untuk paksi dan berikutnya. So kita lihat bahawa semakin kompleks taburan tu dan semakin banyak kawasan yang boleh diduduki oleh elektron. Okay, so itu yang konsep kebarangkalian menemui elektron dalam atom. Tapi ingat, ini hanyalah atom single dan hidrogen. So kita boleh bayangkan ini ialah hidrogen tau. Memang dah macam ni punya complicated. Belum lagi helium, lithium dan atom yang lebih banyak proton dan elektron dia, menyebabkan ada interaksi di antara elektron-elektron. So dia punya taburan ni akan jadi lain bentuknya. Okey, bentuk yang lebih kompleks. Tapi asasnya kita dah faham bahawa Schrödinger equation memberitahu kita tentang kebarangkalian untuk menemui elektron dalam dalam atom, dan untuk memahami atom-atom lain kita perlu selesaikan Schrödinger equation dan wave function yang mewakili setiap elektron dalam atom. So memang orang kata it's about research in the quantum mechanics untuk solvekan problem ni dan dapatkan kebarangkalian elektron. So alright. So apa kepentingan kita nak dapat tahu tu? Sebenarnya sebab kita nak tahu, kita nak fahami kenapa sesuatu fenomena tu berlaku sebegitu kan. Teknologi-teknologi yang teknologi laser ke apa tu, ataupun fenomena alam seperti aurora, apa yang berlaku dekat angkasa tu, adakah dia memberi kesan kepada kehidupan kita. Jadi semua tu dia
pergi kepada root, the basic of the structure of the atom, untuk kita memahami dunia ni lah. Okay, so ini untuk single atom tau, dan untuk hidrogen saja. Untuk ni gambar yang ni. Tapi so lah, mana lagi tinggi nilai proton dan elektron, lagi complicated lah. Tapi kita tahulah asas dia sebegitu. Kalau untuk molecules dan solid, which is yang melibatkan atom yang banyak, kan, tadi ni kalau untuk gas dia okey lagi. Untuk gas sejenis, mana satu sampel yang mempunyai gas yang sejenis, so kita nampak lah kat situ adanya orang kata gap kat sini kan, menyebabkan elektron bila lompat antara dua gap ni, dia akan memancarkan ataupun menyerap foton. Tetapi dalam kuantum, dalam molekul dan solid, okey, so asasnya kita tahu ini ialah aras tenaga dalam satu atom yang single, di mananya ada discrete level, ada aras-aras tertentu yang boleh ada dalam atom tunggal ataupun gas, kan. Jadi hanya menurut Bohr, hanya elektron yang berpindah dari satu aras ke aras yang lain akan memancarkan foton, dan kita dapat tengok melalui spektroskopi, contohnya macam ni, di mana adanya garis-garis warna, kan, kita panggil spektrum garis, yang menunjukkan, setiap garis ni menunjukkan transition di antara satu level ke level yang lain. So kalau sini ke sini, contohnya ini ialah energi dia ialah rendah, which is dia mungkin warna merah. So kita ada satu line, yang ini ada satu line dia. Okay, yang ini ada satu line, maknanya ada discrete transition. So itu sebab kita dapat spektrum garis untuk gas biasanya, kan, ataupun sampel yang pure, yang satu jenis je. Tetapi apabila melibatkan banyak atom dalam bentuk pepejal, kan, maknanya ini untuk single. So bila ada banyak, kan, bila ada banyak atom yang terlibat dan rapat-rapat, so setiap atom tu dia ada level dia sendiri yang sama, kan. Dia sama je, dia semua ada mempunyai level yang sama. Cuma bila dia berdekatan, sebagai contoh 2s, contohnya kita ambil 2s lah, 2s. So atom pertama punya 2s dan berinteraksi dengan 2s atom yang kedua. So bila dia membentuk solid, kan, elektron yang berada pada 2s tu dengan elektron daripada 2s ni, dia tak boleh ada dua elektron dalam satu aras yang sama. Sebab prinsip exclusion, prinsip pengecualian Pauli tu, kita ingat, prinsip pengecualian Pauli tidak membenarkan dua elektron berada pada alamat yang sama. Jadi apa yang berlaku ialah 2s ni akan beranjak, salah satu mesti mengalah lah kot, gitu kan, kita kata. Maknanya dia akan berubah sikit ke atas, mewujudkan satu alamat baru yang tenaga dia sedikit berbeza. Itu baru 2 atom, 3 atom, 4 atom. So semua ini membentuk satu kita panggilkan jalur atau band, energy band. Okay, so energy band ni ialah sumbangan bagi contohnya band 2s tu. Band 2s tu ialah sumbangan aras tenaga bagi banyak-banyak atom. Jadi dia membentuk satu jalur tenaga 2s. Okey, jalur tenaga 2s, dan perbezaan tenaga di antara band-band ni sangat sikit, kecil, letak E ni sangat sedikit. Okey, so kalau tadi kita nampak bahawa daripada 2s ni ke 1s kita boleh dapat satu spektrum garis. Oleh sebab ada band, maka kita boleh ada kemungkinan banyak so kat sini tak lukis lah, kan. So kita boleh ada banyak band. Okey, ada banyak garis. Okay, kalau adanya pemancaran foton. Okey, so daripada sini ke sini satu, daripada sini ke bawah sikit satu. So sini satu, sini satu. Okey. Dan okey,
Itu baru yang bawah ni, yang atas pun boleh juga turun. So ada banyak band, ada banyak garis, okay? Ada banyak sangat garis, banyak. So menyebabkan kita nampak dia seolah-olah continuous. Kita nampak dia seolah-olah continuous, selanjar. Okay. Tapi sebenarnya kalau kita go down deeper, sebenarnya dia ialah discrete. Discrete, tapi boleh sebab banyak sangat dia nampak seperti selanjar. Dekat situlah dia kita apply balik correspondence principle. Kan dalam subtopik sebelum ni, correspondence principle maknanya kalau dalam bentuk yang banyak, n yang tinggi dan melibatkan banyak atom contohnya, kita sifat discrete tu dah macam hilang. Tapi dia masih lagi ada, cuma dia tidak kelihatan, tidak ketara. Jadi kita nampak continuous. Okey, jadi kat sini ialah spektrum untuk gas. Contohnya, kita nampak dia ada spektrum garis. Yang ini ialah spektrum yang continuous. Jadi inilah yang kita nampak daripada solid. Yang kalau kita panaskan solid, kita nampak warna yang selanjar. Okay, kalau kita panaskan solid, kita lalukan dia dekat diffraction grating, kita akan nampak warna tu selanjar. Tapi sebenarnya dia bukan pada aras mikroskopik, dia sebenarnya terdiri daripada discrete. Sebenarnya asas usul dia adalah discrete. Sama juga sebenarnya kita punya komputer, screen komputer ni sebenarnya. Screen komputer ni kalau kita tengok kan, sebenarnya apa yang kita nampak secara selanjar ni sebenarnya terdiri daripada grain, pixel, sumbangan bagi setiap satu pixel tu sebenarnya. Tapi kita nampak dia continuous. So itu idea dia. Jadi dalam elektron, apa yang terjadi ialah pembentukan band, pembentukan jalur, dan pembentukan jalur ni sangat rapat-rapat. Dan setiap band itu menyumbangkan kepada garis-garis yang tenaga dia hampir sama. Kan, hampir sama, jadi dia berada dalam continuous spectrum tu dengan kedudukan yang rapat-rapat. Jadi setiap warna ni, setiap band warna color ni disumbangkan daripada transition between bands in solid. So itu idea dia. Alright, so kita akan pergi kepada subtopik yang terakhir, dan kita cuba mengaitkan apa yang kita lihat dengan apa yang kita pelajari setakat ini pada aras mikroskopik. Okay.